Analisis teknikal ialah teknik pasaran kewangan yang mempunyai keupayaan untuk menganggarkan hala tuju masa hadapan sesuatu saham berdasarkan kajian data pasaran lepas, corak pergerakan harga, dan data ini sering digunakan secara meluas oleh para pelabur. Analisis teknikal juga meramalkan harga sebenar dan gelagat volume pasaran atau instrumen dengan menggunakan andaian bahawa harga dan volume adalah dua faktor yang sangat penting dalam menentukan hala tuju dan gelagat masa depan sesuatu saham atau pasaran. Kita dapat menafasi tentang objektif penerusan projek 2 ini, yang mana kita mampu menafasi tentang trend harga stok daripada 6 syarikat yang terpilih yang mana telah disedarkan dalam syarikat Bursa Saham Tenaga dengan menggunakan analisis teknikal. Berikutnya adalah kita dapat mampu menganalisis pergerakan harga daripada data satu tahun dalam sektor tenaga dengan menggunakan moving average, convergence, divergence, relative strength index, support and resistance, dan Bollinger Band. Berikut merupakan 5 buah saham dan 5 syarikat yang mematuhi syariah. Yang pertama adalah Hang Yuan Refining Company Berhad. Yang kedua adalah Icon Offshore Berhad. Yang ketiga ialah Ocean Advantage Holding Berhad. Yang keempat adalah Petra Energy Berhad. Yang kelima adalah Petrol Malaysia Refining dan Marketing Berhad. Dan yang terakhir ialah Reservoir Drilling Berhad. Yang seterusnya adalah penunjuk analisis teknikal, yang mana ada 4. Yang pertama ialah moving average, convergence, divergence, relative strength index. Yang ketiga ialah support and resistance, dan yang keempat adalah Bollinger Bands. Analisis teknikal. Indikator yang pertama adalah Moving Average Convergence Divergence ataupun MACD ataupun MACD. MACD ialah indikator yang digunakan oleh para pelabur untuk mengetahui pergerakan harga saham dalam jangka masa yang pendek. Indikator ini terdiri daripada 3 perkara utama, iaitu MACD line, signal line dan juga histogram. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bilakah waktu yang terbaik untuk membeli dan menjual saham. Ini adalah berdasarkan kepada signal buy dan signal sell yang dikaji berdasarkan 3 perkara utama tadi. Untuk mengetahui signal buy adalah melalui MACD line yang bersilang dan bergerak ke atas signal line, dan jika ianya berlaku di bawah garisan kosong maka signalnya akan menjadi lebih kuat, manakala bagi signal sell melalui garisan MACD yang bersilang dan bergerak ke bawah signal line, dan jika ianya berlaku di atas garisan kosong maka signalnya akan menjadi lebih kuat. Dalam MACD juga terdapat histogram, yang mana jika semakin besar gap di antara dua garisan, semakin besar histogram yang terbentuk. Histogram yang besar disebut sebagai divergence, manakala histogram yang besar kecil disebut sebagai convergence. Indikator yang seterusnya ialah RSI, iaitu Relative Strength Index. Indikator ini membantu untuk mengukur momentum perubahan harga dan menilai saham tersebut jika ia adalah oversold atau overbought. Jika ia adalah oversold, iaitu terlebih jualan, ia adalah masa yang terbaik untuk para pelabur untuk membeli saham. Manakala jika ia overbought, iaitu terlebih belian, ia adalah masa yang terbaik untuk para pelabur untuk menjual saham. Dan jualan RSI ini adalah antara 0% hingga 100%, di mana ia adalah saling berkaitan dengan overbought dan oversold. Jika ia melebihi paras 70%, bermakna ia adalah overbought. Manakala jika ia berada di bawah paras 30%, bermakna ia adalah oversold. RSI juga membantu para pelabur untuk mengetahui trend semasa sesuatu counter untuk dilabur, iaitu sama ada uptrend atau downtrend. Kebiasaannya, momentum belian akan berkurangan apabila garisan RSI sudah melepasi paras 70% dan kemungkinan akan berlaku downtrend, iaitu perubahan trend ke bawah. Manakala apabila momentum jualan berada di bawah paras 30%, ia berkemungkinan akan berlaku uptrend, iaitu perubahan trend ke atas.
Seterusnya kita pergi kepada Chart Relative Strength Index iaitu RSI. Rajah tersebut menunjukkan bahawa pada bulan Mei, aset atau saham dianggap terlebih jual kerana garis RSI berada di bawah 30. RSI ialah penunjuk momentum yang digunakan dalam analisis teknikal untuk mengukur momentum perubahan harga untuk menilai sama ada stok terlebih jual ataupun stok itu terlebih beli. Jika garisan RSI telah berada dalam zon yang terlebih jual, ia adalah masa yang baik untuk membeli kerana stok telah terlebih jual dan kemungkinan saham akan naik semula. Okey, seterusnya adalah indikator yang terakhir, iaitu Bollinger Band. Antara indikator yang terkenal dan kebiasaannya pedagang kewangan menggunakan kaedah ini untuk memberitahu keputusan perdagangan, mengawal sistem perdagangan automatik atau sebagai komponen analisis teknikal. Indikator mengembang apabila terdapat kenaikan harga dan mengucap apabila berlaku penurunan harga. Terdiri daripada 3 penunjuk perata bergerak, iaitu jalur atas, jalur tengah dan jalur bawah. Analisis teknikal bagi syarikat yang pertama ialah Hinyuan Refining Company Berhad. Kita akan melihat kepada indikator yang pertama iaitu Moving Average Convergent Divergent. Berdasarkan chart tersebut dapat diketahui pada April 2021 telah berlakunya signal buy ataupun belian apabila garisan MACD bersilang dan bergerak ke atas signal line. Signal buy ini menjadi lebih kuat apabila ianya berlaku di bawah garisan harga kosong. Manakala bagi signal sell ianya berlaku pada Oktober 2021 yang mana garisan MACD bersilang dan bergerak ke bawah signal line, dan signal sell ini menjadi kuat apabila ianya berlaku di atas garisan harga kosong. Indikator yang kedua ialah RSI. Dapat dilihat pada chart ini bahawa pada 6 bulan yang pertama bagi tahun 2021, RSI berada di dalam lingkungan 30 sehingga 70. Ini menandakan bahawa telah berlakunya perubahan ataupun pembetulan trend setelah ianya uptrend. Manakala dilihat pada bulan Julai dan Ogos, RSI telah berada di bawah garisan 30 iaitu zone oversold, di mana harga stok ataupun harga saham ketika ini adalah murah. Setelah berlakunya downtrend pada beberapa bulan, harga telah meningkat. Ini telah menyebabkan uptrend berlaku sehingga melepasi paras 70%. Setelah berlakunya uptrend sehingga melepasi paras 70% yang mana ianya merupakan zone overbought, ini adalah signal bagi para pelabur untuk menjual saham kerana ketika ini harga saham adalah sangat tinggi. Namun begitu, uptrend ini tidak bertahan lama kerana pada Disember 2021 telah berlakunya downtrend dan ianya melepasi paras 3% iaitu zone oversold. Jangkaan bagi trend harga pada masa hadapan adalah uptrend setelah berlakunya downtrend. Indikator yang ketiga bagi syarikat Hinyuan Refining Company Berhad iaitu Support and Resistance. Berdasarkan chart tersebut dapat diketahui bahawa garisan resistance adalah pada harga 6.491 pada 18 Februari 2021. Pada garisan resistance ini, tiada harga yang berjaya menembusi garisan tersebut. Jika ada harga yang berjaya menembusinya, maka resistance akan menjadi support. Manakala bagi support pula adalah pada harga 3.674 dan dia telah berjaya ditembusi dengan harga yang lebih rendah iaitu 3.629 yang telah menyebabkan support become resistant iaitu SBR. Seterusnya, kita akan melihat kepada indikator Bollinger Band iaitu BB. Berdasarkan chart ini dapat dilihat bahawa pada bulan Januari para pelabur mempunyai peluang untuk membeli ini kerana harga berada dekat dengan lower band ataupun berada di bawah middle band yang menunjukkan ianya adalah oversold. Dan dalam chart ini juga dapat dilihat bahawa telah berlakunya pengucupan bagi Bollinger Band di mana upper band, lower band dan middle band telah mendekati antara satu sama lain. Keadaan ini dikatakan pasaran tidak ada aktiviti dan pasaran adalah sunyi. Jika dilihat dengan lebih teliti, terdapat candlestick yang telah menembusi upper band. Ini menunjukkan bahawa akan berlakunya uptrend itu harga akan menjadi lebih tinggi.
Seterusnya, melihat kepada keadaan overbought adalah pada 7 Mei 2021 di mana harga berdekatan dengan upper bank iaitu di atas middle bank. Bahawa keadaan ini adalah keadaan di mana overbought iaitu para pelabur mempunyai peluang untuk menjual. Ini dijangkakan aliran harga akan uptrend. Indikator yang kami gunakan ini dikenali sebagai MACD, di mana kami perlu memastikan sama ada pelabur perlu membeli atau menjual saham. Yang mana kami fokus kepada persilangan antara garisan MACD dan garisan isyarat. Jika kita lihat berdasarkan graf di atas, ia menunjukkan garisan MACD melintasi garisan isyarat pada zon positif atau melebihi paras kosong pada 26 Februari 2021. Ini menunjukkan isyarat beli akan keluar. Namun, ia merupakan isyarat yang tidak sekuat persilangan antara dua garisan di bawah paras kosong. Sebagai contoh, di mana persilangan garisan MACD yang memintasi garisan isyarat di bawah paras kosong pada 13 Ogos 2021 yang memberikan isyarat jual atau menjual saham. Isyarat ini sangat kuat apabila ia berlaku di bawah paras kosong. Maka ia adalah masa yang terbaik untuk menjual saham pada harga yang rendah sebelum ia berlaku uptrend pada masa hadapan. Indikator yang seterusnya ialah Relative Strength Index iaitu RSI. Jika kita lihat carta di atas pada 18 Februari 2021, ia menunjukkan overbought yang memberi isyarat untuk menjual saham kerana ia telah melebihi paras 70. Dan jika ini berlaku, pelabur akan berhati-hati apabila RSI berada di kawasan zon ini kerana terdapat kemungkinan berlaku penjualan saham pada bila-bila masa. Kemudian pada 27 Januari 2021, candlestick menunjukkan berlakunya bullish divergence kerana harga saham berada pada higher low dan ini menunjukkan bahawa berlaku bullish momentum dan uptrend. Dan trend harga saham untuk counter ini menunjukkan keadaan yang perlahan di mana ia tidak overbought atau oversold. Ini agak mengelirukan pelabur untuk meramalkan trend semasa bagi harga saham kerana ia boleh dilihat kadang-kadang berada dalam zon 30 hingga 70 dan tiba-tiba ia naik memberikan isyarat jual. Arah aliran harga saham yang dijangkakan untuk counter ni ialah uptrend di mana pergerakan harga akan bergerak ke atas melebihi tahap 70 dan akan berlaku overbought atau penjualan saham. Indikator yang seterusnya ialah support and resistance iaitu SNR. Berdasarkan carta tersebut, harga gagal untuk melebihi 0.115. Dalam kes ini, pelabur akan memanggil tahap harga ini sebagai resistance. Seperti yang anda lihat dari carta tersebut, paras resistance dianggap sebagai ceiling kerana paras harga akan ditolak ke bawah sebaik sahaja menyentuh garisan resistance. Dan seterusnya ialah garisan support, ialah tahap sokongan harga saham di mana aliran menurun saham lebih berkemungkinan untuk bertahan. Garisan ini diterangkan sebagai harga lantai dalam carta. Berdasarkan carta tersebut, harga tahap support iaitu 0.100 adalah harga beli jika pelabur ingin membeli saham ini. Kerana tahap support dipercayai harga akan melantun naik. Sebagai contoh, berdasarkan carta di atas, pada 26 November 2021, carta candlestick mula menurun sehingga ia menyentuh garisan support pada 2 Disember 2021. Kemudian selepas candlestick menyentuh garisan support tersebut, harga mula melantun ke atas. Jika support breakout, harga berjaya menembusi support pada harga 1.00 dan pada tahap ini sudah tiba masanya penjual membeli sahamnya. Ini membawa petanda bahawa harga saham akan jatuh. Seterusnya, harga mula menurun perlahan-lahan sehingga 27 Januari 2022 dan jangkaan harga saham ini terus menurun sehingga menembusi paras support dan pada masa ini pembeli perlu mengambil peluang untuk membeli saham pada harga rendah. Indikator yang seterusnya ialah Bollinger Band. Baiklah, berdasarkan carta tersebut, Bollinger Band mula berkembang menunjukkan pasaran sedang aktif. Sebagai contoh, dalam carta antara 7 Oktober 2021 hingga 8 November 2021. Selepas itu, Bollinger Band mula merapat dan mengecil pada 3 Januari 2022 sehingga 11 Januari 2022.
Hal ini menunjukkan bahawa terdapat Bollinger Band squeeze di mana Bollinger Band mula mengecil. Dan apabila Bollinger Band squeeze berlaku, ini menunjukkan bahawa pasaran sedang mengalami kekurangan momentum dan kita boleh menjangkakan bahawa breakout akan berlaku tidak lama lagi. Dan kita boleh menggunakan Bollinger Band ni apabila pasaran berada di sideways untuk menentukan overbought atau oversold. Sebagai contoh, keadaan sideways berada pada 22 November 2021 sehingga 21 Disember 2021. Kita boleh lihat bahawa overbought berlaku pada 27 Ogos 2021. Hal ini kerana dia menunjukkan pasaran berada di sideways di mana setiap kali candlestick menyentuh top line menunjukkan pasaran berada dalam keadaan overbought yang mana pelabur berpeluang untuk menjual saham. Kemudian oversold berlaku pada 7 Disember 2021 di mana setiap kali ia menyentuh bottom line, ini menunjukkan pasaran oversold dan boleh membuat dan pelabur boleh membeli saham. Baiklah, kita teruskan kepada syarikat seterusnya iaitu syarikat Ocean Vantage Holding Berhad. Rajah ini menunjukkan carta candlestick pada satu hari dalam masa setahun. Ia menunjukkan dari bulan Januari hingga bulan Disember pada tahun 2021. Dan pendekatan pada rajah ini ialah pendekatan MACD. Pada bulan Jun hingga Julai, carta menunjukkan corak menaik dan ia dirujuk sebagai uptrend order. Kemudian, pada garisan oranye dan biru yang bersilang itu, ia menunjukkan bahawa terdapat permulaan isyarat beli iaitu buy signal yang merupakan tempat untuk pelabur membeli. Jika diperhatikan, selepas titik isyarat tadi, histogram hijau semakin menebal. Pelabur akan bersedia pada masa itu untuk mengaut keuntungan mereka. Jadi ini kerana apabila pelabur membeli pada harga yang rendah, mereka akan menjualnya semula pada harga yang tinggi untuk mengaut keuntungan mereka lah. Jadi seterusnya pada bulan November hingga Disember, pada rajah tersebut, carta menunjukkan corak menurun dirujuk sebagai pesanan aliran menurun lah, iaitu downtrend order. Jika diperhatikan pada bulan November itu, garisan oranye dan garisan biru bersilang dan atau bertembung, jadi ia menunjukkan permulaan isyarat jual, iaitu sell signal. Isyarat jual ini kuat kerana silangan berlaku di atas paras sifar. Seterusnya kita pergi kepada chart Relative Strength Index iaitu RSI. Rajah tersebut menunjukkan bahawa pada bulan Mei, aset atau saham dianggap terlebih jual kerana garis RSI berada di bawah 30. RSI ialah penunjuk momentum yang digunakan dalam analisis teknikal untuk mengukur momentum perubahan harga untuk menilai sama ada stok terlebih jual ataupun stok itu terlebih beli. Jika garisan RSI telah berada dalam zon yang terlebih jual, ia adalah masa yang baik untuk membeli kerana stok telah terlebih jual dan kemungkinan saham akan naik semula. Baik, seterusnya kita pergi kepada chart support and resistance. Carta ini amat penting dalam membantu peniaga untuk menganalisis pergerakan harga secara teknikal. Jadi pada carta tersebut menunjukkan support pada 25 sen. Ini menunjukkan bahawa support adalah kawasan tahap harga di mana tahap itu permintaan adalah cukup besar untuk menahan kejatuhan harga. Pada tahap ini juga harga cenderung untuk berhenti bergerak ke bawah dan kemungkinan besar ia akan naik semula. Jadi ringkasnya, support adalah tahap yang akan menghalang pergerakan harga daripada turun. Ini menyebabkan ia dipanggil sebagai lantai. Semasa pembetulan anjakan semula, jika harga menyentuh sokongan iaitu support, harga nampaknya akan melantun semula. Jika sokongan ini ditembusi, maka harga akan jatuh supaya tahap support yang baru akan wujud. Kemudian pada carta tersebut juga menunjukkan resistance pada harga 0.365 sen. Ia adalah kawasan tahap harga di mana pada tahap itu bekalan cukup besar untuk menghentikan kenaikan harga. Jadi pada tahap ini juga harga cenderung untuk berhenti naik dan kemungkinan besar juga akan turun semula. Ringkasnya, resistance ini adalah tahap yang akan menahan pergerakan ke atas, jadi ia dipanggil shilling. Jika saham berjaya menembusi paras resisten iaitu rintangan itu, harga akan meningkat untuk membentuk rintangan ataupun membentuk resisten yang baru sebelum anjakan yang
anjakan semula berlaku. Baiklah, perkara terakhir yang kita perlu lihat dalam syarikat ini ialah chart Bollinger Band, di mana penunjuk ini terhasil daripada dua garis, iaitu set sisi hempaian positif dan negatif, iaitu garis biru yang ditanda aras dengan simple moving average, iaitu SMA, iaitu garis oranye untuk harga saham. Jadi sisi hempaian adalah komponen yang sering digunakan untuk mengukur kemerowapan. Tujuan penunjuk Bollinger Bands ini diwujudkan untuk membantu pelabur dan pedagang menentukan saham yang terlebih beli ataupun terlebih jual dalam tempoh yang singkat. Jadi Bollinger Bands ini berlaku apabila semakin hampir harga sesuatu saham dengan jalur atas Bollinger Bands. Jika stok terlebih beli dan semakin hampir harga sesuatu saham dengan jalur bawah Bollinger Bands, ia menunjukkan bahawa saham tersebut adalah terlebih jual. Jadi, untuk membeli menggunakan indikator Bollinger Bands ini dan mendapat pulangan maksimum, kita perlu mengambil perhatian apabila harga saham berada dalam fasa menurun seperti carta tersebut. Baiklah, kita akan teruskan kepada syarikat yang seterusnya, iaitu syarikat Petra Energy Berhad. Dapat kita lihat pada garis indikator MACD, iaitu indikator Moving Average Convergent Divergent. Okey, di sini carta dalam slide ini, iaitu carta candlestick ini menunjukkan pada syarikat Petra Energy Berhad ini pada bulan Oktober hingga bulan November. Pada bulatan merah itu, saya dapat tunjukkan bahawa ini berlakunya pada bulan Oktober hingga November ini berlakunya persilangan garis biru dan merah. Kita akan melihat anak panah ke atas, kan? So ini menunjukkan peningkatan ataupun dikenali sebagai aliran menaik, atau secara bahasa Inggerisnya adalah uptrend. Ini adalah maka ini berlakunya permulaan isyarat beli bagi pelabur. Pada seterusnya bulan Disember, pada sebelahnya, itu corak ini menunjukkan menurun, iaitu downtrend. Ia sebagai aliran menurun lah. Pada carta candlestick ini, bagi syarikat Petra Energy Berhad ini, jangkaan arah aliran harga saham pada masa hadapan ialah aliran menurun, downtrend, kerana ke tahap di bawah kosong, di mana ia menunjukkan graf lilin berada dalam keadaan menaik, iaitu masa untuk menjual saham. Mengapa ini berlaku? Kerana terdapat isyarat yang kuat kerana ia berlaku di atas tahap kosong pada mulanya. Seterusnya adalah indikator Relative Strength Index, iaitu pada rajah ini dapat kita lihat pada 25 Januari 2021, candlestick menunjukkan berlakunya perbezaan bearish kerana harga saham berada pada tahap tinggi yang lebih rendah. Dan apabila penunjuk RSI ini dikesan, ia memberi petunjuk bahawa akan berlaku momentum menurun dan perubahan arah aliran yang merupakan aliran menaik. Ada cara untuk membeli saham yang pelabur ikuti ialah dengan melihat RSI, yang mana jika melebihi 50 ia adalah uptrend, manakala jika bawah 50 ia adalah downtrend. Namun ia hanya terpakai apabila pasaran sedang trend. Mana ia juga bergantung kepada cara pelabur membuat mereka membaca carta bagi setiap kata saham. Trend harga saham untuk kaunter ini menuju ke keadaan yang perlahan, di mana ia tidak terlebih beli atau terlebih jual. Ini agak mengelirukan pelabur untuk meramalkan trend semasa bagi harga saham, kerana ia boleh dilihat kadang-kadang berada dalam zon 30 hingga 70 dan tiba-tiba ia naik dan memberikan isyarat jual. Trend harga saham yang dijangkakan untuk kaunter ini adalah garisan arah aliran menurun, di mana pergerakan akan bergerak ke bawah di bawah tahap 50 dan akan berlaku terlebih jual atau perjualan saham. Seterusnya adalah indikator support and resistance. Menunjukkan pada carta pada slide ini, di mana harga telah gagal menembusi melebihi RM1 1 sen. Peniaga akan merujuk kepada paras harga pada RM1 1 sen sebagai rintangan dalam senario pelaburan ini. Seperti yang ditunjukkan oleh carta, paras rintangan juga dianggap sebagai ceiling kerana paras harga akan ditolak lebih rendah. Jika stok pada
syarikat ini berjaya menembusi tahap rintangan breakout, harga akan naik untuk mewujudkan tahap rintangan baru sebelum jeda semula pembetulan berlaku lagi. Okey, saham rintangan pecah ialah saham yang memecahkan atau memecahkan rintangan yang berkesan. Akibat ini, harga saham akan meningkat dan tahap rintangan seterusnya akan menjadi sokongan baru kerana mempunyai sokongan yang meluas. Resistance become support ialah pilihan berdaya maju. Kita Berliga Bank pada syarikat Petra Energy Berhad ini. Okey, pada carta ini Berliga Bank ni mula ditutup dan mengecil pada September 2021 hingga 24 September 2021. Yang bermaksud pasaran berada dalam keadaan tenang. Ini menunjukkan bahawa terdapat Berliga Bank sequence di mana Berliga Bank mula mengecut. Okey, sekiranya berlaku situasi Berliga Bank sequence, ini menunjukkan bahawa pasaran mengalami kekurangan momentum dan kita dapat jangkakan bahawa breakout akan berlaku tidak lama lagi. Oleh itu, jalur Berliga Bank ini mula berkembang menunjukkan pasaran aktif sebagai contoh dalam carta antara 29 Julai 2021 hingga 30 Ogos 2021. Okey, penunjuk calon berliga apabila pasaran berada di sisi untuk menentukan terlebih beli dan terlebih jual. Okey, contohnya pada sisi adalah 24 September hingga 22 Oktober. Dekat Petra Malaysia, Irfan dan Magdalena Berhad mengikut carta moving average berbentuk berikut. Garis MACD telah dilukis berdasarkan perbezaan antara 12 hari exponential moving average EMA dan 26 hari EMA. Manakala garis isyarat telah dilukis berdasarkan 9 hari EMA daripada garis MACD. Histogram bagi penunjuk ini mewakili perbezaan antara garis MACD dan garis signal. Carta berikut menunjukkan bahawa garis MACD telah melintas garis signal dari atas ke bawah pada 28 Disember 2021 yang mana memberikan garis signal jual atau jual saham. Isyarat ini telah sangat kuat yang mana ia berlaku pada paras kosong. Pada bawah paras kosong ini merupakan masa yang terbaik untuk menjual saham pada harga yang rendah sebelum ia memulakan peningkatan uptrend pada masa akan datang. Graf di atas menunjukkan bahawa garis MACD menyilang garis signal pada peluang positif atau paras kosong ke atas pada 20 Januari 2022. Ini menunjukkan bahawa isyarat jual telah keluar, tetapi isyarat ini tidak sekuat sebagaimana persilangan antara dua garis ini pada paras kosong ke bawah. Relative Strength Index RSI. Carta di atas menunjukkan bahawa area overbought yang mana isyarat jual saham telah melebihi 870 pada 11 Oktober 2021. Keadaan ini menunjukkan overbought yang mana pelabur telah tahu bahawa garis RSI ini pada zon yang mana ada kemungkinan bahawa jualan saham bukan berlaku pada bila-bila masa sahaja. Harga saham ini berlaku apabila keadaan meningkat menaik dan garis RSI telah mencapai overbought, paras overbought. Ini menunjukkan bahawa tanda yang berkemungkinan akan berlaku pembetulan atau perubahan dalam trend dan yang mula berlaku penurunan dan memasuki zon pada paras 30 hingga 70. Manakala penunjuk nilai paras di bawah 30 hours ini telah ditunjukkan pada 5 Julai 2021. Pada 25 Januari 2021, candlestick menunjukkan bahawa berlaku dalam bullish divergence kerana harga saham pada paras rendah dan garis RSI ini telah dikenal pasti yang mana ia memberi penunjuk terdapat bullish momentum dan perubahan dalam trend ini yang mana ia dalam keadaan meningkat.
Terdapat satu cara yang untuk menjual beli saham yang mana pelabur telah mengikuti untuk melihat garis RSI. Ini yang mana apabila ia mencapai paras bulan ke atas, ini menunjukkan bahawa keadaan meningkat, yang mana apabila paras bulan ke bawah ini juga pula menunjukkan bahawa ia keadaan menurun. Yang ketiga ialah chart support and resistance. Mengikut contoh di atas, harga telah gagal untuk mencapai tahap 4.60 sen beberapa kali pada beberapa hari yang lepas. Walaupun ia mampu mencapai tahap tersebut pada beberapa kali, perdagangan mungkin akan merujuk pada paras harga RM4.60 ini sebagai resistance. Dalam contoh di atas, resistance level ini telah dikenal sebagai ceiling sejak paras harga telah diturunkan pada paras rendah. Jika stok saham ini mampu memasuki level resistance itu breakout, harga akan meningkat dan untuk membina mencapai resistance level yang baru sebelum ia memasuki retracement iaitu correction. Resistance ini akan mampu mungkin dengan perkesan atau resistance, yang mana kesannya harga saham ini akan meningkat dan resistance level berikutnya akan menjadi support yang baru kerana ia mempunyai widespread support. Resistance becoming support yang mana yang menjadi viable option. Support level ini akan menjadi harga saham yang mana level ini akan menjadi keadaan menurun, yang mana ia akan menjadi mundur. Support line ini akan menjadi chart floor price. Jika pelabur mahu membeli syarikat ini, support level ia adalah 4.185, yang mana ia adalah solid entry berdasarkan chart di atas. Ini kerana ia mungkin dijangka harga akan rebound daripada support level. Mengikut chart di atas, candlestick chart candlestick ini mula menurun pada 20 Januari 2021 dan tidak mencapai garis support. Harga kemudian mula meningkat apabila candlestick mencapai support line. Empat adalah chart Bollinger Band. Mengikut contoh di atas, Bollinger Band mula ditutup dan menurun pada 12 April 2021 sehingga 3 Mei 2021. Ini menunjukkan bahawa pasaran telah tenang steady dan keadaan steady. Ini implies dalam terhadap Bollinger Band squeeze, yang mana Bollinger Band mula berinteraksi. Apabila Bollinger Band ini squeeze, ia menjadikan bahawa pasaran telah hilang momentum dan breakout adalah imminent. Overbought menunjukkan kepada harga yang mana ia terlalu tinggi dan diamalkan akan jatuh. Seperti mana contoh di atas yang menunjukkan bahawa overbought pada 28 September 2021. Contoh di atas ini juga menunjukkan bahawa pasaran keadaan sideways trend, dan bila setiap masa harga mencapai tahap atas stop line, market akan menjadi overbought dan pelabur mungkin membuat lepahan jual. Istilah oversold ini merujuk kepada harga yang mana yang terlalu rendah dan diamalkan akan meningkat. Menurut contoh di atas, keadaan oversold ini telah berlaku pada 20 November 2021. Apabila harga mencapai tahap paling bawah, bottom line, ia menunjukkan bahawa pasaran telah menjadi oversold dan membenarkan untuk membeli lepahan beli. Syarikat yang terakhir ialah reservoir link berhad. Baiklah, untuk penggunaan indikator ini iaitu indikator MACD, kita boleh lihat berdasarkan carta tersebut yang menunjukkan persilangan antara garisan MACD yang memintasi garisan isyarat di bawah paras kosong pada 10 Disember 2021. Ini memberikan isyarat jual saham. Isyarat ini adalah sangat kuat apabila ia berlaku di bawah paras kosong, jadi ia adalah masa yang terbaik untuk menjual saham pada harga yang rendah sebelum berlaku uptrend pada masa hadapan.
Dan graf di atas juga menunjukkan garisan MACD yang melintasi garisan isyarat pada zon positif iaitu melebihi paras kosong pada 14 Januari 2022. Ini menunjukkan isyarat beli yang akan keluar. Tapi isyaratnya tidaklah sekuat isyarat yang berlaku pada persilangan antara dua garisan di bawah tahap kosong. Indikator yang seterusnya untuk syarikat ini ialah Relative Strength Index iaitu RSI. Kita boleh lihat berdasarkan carta tersebut terdapat overbought pada 11 Februari 2021 dan pada 27 Ogos 2021 kerana ia memberikan isyarat untuk menjual saham kerana melebihi paras 70. Dan apabila berlaku overbought, para pelabur berhati-hati kerana kemungkinan berlaku penjualan saham pada bila-bila masa. Apabila harga saham berada dalam keadaan uptrend dan overbought, ia menunjukkan tanda bahawa kemungkinan berlaku perubahan trend dan mula menurun dan memasuki kawasan 30 hingga 70. Manakala nilai petunjuk di bawah paras 30 iaitu oversold ditunjukkan dalam carta tersebut di atas pada 17 Mei 2021. Seterusnya pada 27 Januari 2021, pada 27 Januari 2021, candlestick menunjukkan berlakunya bullish divergence kerana berlakunya high and low, dan ini menunjukkan kemungkinan berlaku bullish momentum dan uptrend. Dan jangkaan bagi arah aliran harga untuk saham ialah uptrend, di mana pergerakan harga akan bergerak ke atas melebihi paras 70 dan akan berlaku overbought atau penjualan saham. Indikator yang seterusnya ialah support and resistance iaitu SNR. Baiklah, mari kita lihat carta tersebut. Harga gagal untuk melebihi 0.56 sen. Dalam kes ini, pelabur menganggap paras harga ini sebagai resistance. Seperti yang anda lihat dari carta tersebut, paras resistance dianggap sebagai ceiling kerana paras harga akan ditolak ke bawah. Jika stok berjaya menembusi tahap resisten, harga akan meningkat naik untuk membina tahap resisten yang baru. Sebagai contoh, pada 24 September 2021, saham yang berjaya menembusi resisten akan dikenali sebagai break resisten. Oleh itu, harga resisten seterusnya akan menjadi support yang baru. Ia akan menjadi resistant become support kerana ia mempunyai support yang kuat. Seterusnya, berdasarkan carta di atas, harga support pada 0.45 sen adalah harga beli. Jika pelabur ingin membeli saham ini kerana tahap support dipercayai harga akan melantun naik. Sebagai contoh, berdasarkan carta di atas pada 22 November 2021, carta candlestick mula menurun sehingga ia menyentuh garisan support pada 29 November 2021. Kemudian selepas candlestick menyentuh garisan support, harga mula melantun ke atas. Jika berlaku support break, harga berjaya menembusi support pada harga 0.445. Pada tahap ini sudah tiba masanya penjual membeli sahamnya yang membawa penanda harga saham akan jatuh. Jika harga jatuh dari support, maka saham akan dikenali sebagai break support. Contohnya pada 25 November 2021, support telah ditembusi, maka ia akan menurun ke tahap support yang baru. Oleh itu, ini dikenali sebagai support become resistant kerana ia mempunyai resistance yang kuat. Indikator yang terakhir untuk syarikat ini ialah Bollinger Band. Baiklah, kita boleh lihat carta tersebut. Bollinger Band mula merapat dan mengecil pada 5 Ogos 2021 sehingga 20 Ogos 2021. Hal ini menunjukkan bahawa terdapatnya Bollinger Band squeeze di mana Bollinger Band mula mengecut. Dan apabila ini berlaku, ini menunjukkan bahawa pasaran mengalami kekurangan momentum dan kita boleh jangkakan berlakunya breakout tidak lama lagi. Selepas itu, jalur Bollinger Band mula berkembang menunjukkan pasaran sedang aktif. Sebagai contoh, dalam carta tersebut, antara 20 Ogos 2021 sehingga 21 September 2021. Kita boleh menggunakan Bollinger Band ini juga apabila pasaran berada di sideways untuk menentukan overbought atau oversold. Sebagai contoh, keadaan sideways adalah pada 24 September 2021 sehingga 22 Oktober 2021. Overbought berlaku pada 28 September 2021 kerana setiap kali candlestick menyentuh jadual atas iaitu top line menunjukkan pasaran berada dalam keadaan overbought yang mana pelabur berpeluang membeli saham.
Kemudian, oversold berlaku pada 29 November 2021 kerana setiap kali candlestick menyentuh jalur bawah iaitu bottom line, ini menunjukkan bahawa berlakunya oversold dan menunjukkan pelabur boleh membeli saham. Kesimpulannya di sini ialah apa yang kami dapat simpulkan. Berdasarkan kajian yang kami lakukan ini, kami memilih 5 syarikat yang dinyatakan selepas melakukan analisis fundamental dan dipilih untuk meneruskan kajian kami melalui analisis teknikal ini. Kemudian kajian kami ini telah memperincikan dengan lebih mendalam, iaitu hanya 3 syarikat sahaja yang memenuhi analisis teknikal, iaitu Icon Offshore Berhad, Petrol Malaysia Refining and Marketing Berhad dan Reservoir Link Berhad. Oleh itu, gabungan analisis fundamental dan analisis teknikal ini menjadi faktor pemilihan kami untuk 3 syarikat ini kerana kami mendapatkan keputusan yang baik. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.